Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama sekali, bersyukur kehadrat Ilahi kerana masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan yang diberi, iaitu beriman kepada kitab. Nama saya Amir Haziq bin Hassan, bernombor metrik I20104495. Sebelum kita memulakan sesuatu pembentangan, hendaklah kita memulakannya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Okey, kita pergi kepada pendahuluan kepada kitab-kitab samawi, iaitu menjadi kewajipan kepada setiap muslim untuk beriman dan mengetahuinya secara tafsili mengenai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kitab samawi yang dinyatakan atau disebut mengenainya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah seperti kitab Taurat dan kitab Zabur. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawud zabura, yang bermaksud dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Seterusnya kita pergi kepada konsep kitab dan suhuf. Yang mana Allah telah menurunkan kitab sebanyak 104 kitab. Walau bagaimanapun, 100 daripadanya adalah berbentuk suhuf dan 4 daripadanya adalah yang dikenali sebagai kitab. Umat Islam hanya diwajibkan untuk mengetahui 4 buah kitab sahaja, yang mana segala suhuf adalah tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, yang mana pengertian kitab dan suhuf ini mempunyai sedikit perbezaan. Oleh itu, kita pergi kepada pengertian kitab dahulu, iaitu maksud kitab adalah segala syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dalam bentuk yang lengkap serta dibukukan. Manakala bagi pengertian suhuf ataupun maksud suhuf adalah segala ajaran dan syariat yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk risalah dan lembaran sahaja, yang mana mengandungi hukum yang tidak lengkap dan ianya juga tidak dibukukan. Seterusnya, berikut adalah 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu yang pertama 50 suhuf kepada Nabi Syekh, yang kedua 30 suhuf kepada Nabi Idris, yang ketiga 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim, dan yang keempat 10 suhuf kepada Nabi Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna haza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya, sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Di sini antara yang boleh diperkatakan adalah antara dalil yang membuktikan Allah telah menurunkan suhuf, dan suhuf yang diberikan ialah suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita pergi kepada kedudukan suhuf dan kitab sebelum Al-Quran, yang mana iaitu tiada lagi kitab samawi asli sebagaimana ia diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kecuali Al-Quran sahaja yang tetap asli dan tidak berubah. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan dan kelebihan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Okey, yang pertama iaitu Al-Quran adalah ajaran dan perundangan yang dapat diamalkan pada setiap tempat di muka bumi di dalam segala zaman, yang mana ia bersifat universal ataupun bersifat syumul, iaitu menyeluruh kepada seluruh manusia dan juga termasuk makhluk yang lain seperti jin sehingga akhir zaman.
Yang mana kitab samawi pula adalah lebih ditujukan kepada golongan tertentu sahaja dan tertumpu kepada sudut kerohanian sahaja. Yang kedua pula iaitu Al-Quran adalah uh, sehingga sekarang masih terpelihara dan terjaga sebagaimana asal kepada Rasulullah SAW dan tidak berubah walau satu huruf. Tetapi kitab samawi adalah teks asal kitab samawi telah hilang dan lenyap kecuali dalam bentuk terjemahan sahaja. Seterusnya, Al-Quran juga ada iaitu diturunkan dalam bahasa Arab, yang mana sebagai bahasa yang sentiasa digunakan pakai dan dipelajari oleh bangsa Arab dan bangsa asing, dan ia juga dikenali sebagai bahasa ahli syurga. Kitab samawi pula diturunkan dalam bahasa yang telah pupus sejak beberapa abad atau kini tidak digunakan secara meluas. Contohnya bahasa Syriani dalam kitab Zabur. Yang keempat, kitab Al-Quran ini adalah berbentuk asli dan telah dibuktikan oleh sejarah dan kurniaannya terjamin. Manakala kitab samawi ini di mana telah banyak bercampur antara wahyu Allah dengan kata-kata manusia, sama ada dari sudut tafsirannya, sejarah para nabi dan rasul. Yang kelima, Al-Quran itu mempunyai sejarah yang jelas dan setiap ayat dapat diketahui tentang sejarah tempat dan asbab nuzul. Yang mana kitab samawi pula adalah sejarah yang mana sejarah turunnya ayat dan kalimah kitab samawi ini tidak dapat dipastikan, iaitu sama ada oleh ahli sejarah, padri atau sesiapa sahaja. Dan akhir sekali, perbezaan antara Al-Quran dan kitab samawi ialah yang mana Al-Quran itu dikumpulkan di dalam satu mushaf semenjak dulu hingga kini. Dan kitab samawi pula terdapat berbagai naskah atau banyak naskah dan juga jilid seperti kitab Injil yang mempunyai Injil Barnabas dan Yohana. Okey, seterusnya kita pergi kepada jumlah dan nama kitab tafsili. Pertama iaitu kitab Zabur, kedua kitab Taurat, ketiga kitab Injil dan keempat kitab Al-Quran. Pergi kepada yang pertama iaitu kitab Zabur. Mana kitab Zabur iaitu diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Syriani. Kitab Zabur ini tidak mengandungi hukum perundangan. Antara kandungan yang terdapat dalam kitab Zabur ialah perkhabaran, cerita, zikir dan doa dan hikmah-hikmah sahaja. Dan Nabi Daud ini yang mana tidak mempunyai syariat tersendiri. Nabi Daud dan umatnya hanya mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kitab Zabur dalam bahasa Arab ataupun dalam Mazmur iaitu dalam bahasa Ibrani dikenali sebagai sajak-sajak keagamaan dan banyak digunakan sebagai buku nyanyian dan doa bagi kaum Yahudi dan Kristian. Kitab Zabur ini separuh daripada kitabnya telah diubah menjadi nyanyian di gereja. Sajak-sajak yang terdapat dalam kitab Zabur antaranya adalah tentang pujian dan nyanyian untuk menyembah Tuhan sahaja. Dan doa pula antaranya ialah untuk meminta pertolongan, perlindungan, keselamatan dan permohonan supaya musuh dikenakan hukuman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Dan berikut merupakan antara contoh gambar kitab Zabur. Seterusnya kita pergi kepada kitab yang kedua iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Taurat dalam bahasa Ibrani bermaksud undang-undang, syariat atau peraturan. Dalam kitab Taurat juga ada menerangkan bahawa seorang Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad SAW akan lahir dari keturunan Nabi Ismail AS. Kitab Taurat juga yang asli tidak lagi ditemui kerana telah ditambah oleh orang-orang Yahudi.
Antara kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat ialah seperti mengaku tentang keesaan Allah, dan juga larangan menyembah patung dan berhala kerana Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Dan selain itu, harus menghormati ayah dan ibu, dilarang untuk melakukan sesuatu perzinaan, dilarang untuk mencuri, dan dilarang untuk menjadi saksi kepada orang yang berdusta. Firman Allah Ta'ala dan maksudnya iaitu, dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah supaya kamu mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 53. Dan berikut contoh gambar kitab Taurat. Seterusnya kita pergi kepada kitab samawi yang ketiga iaitu kitab Injil. Kitab Injil ini telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Injil berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud Evangelion, yang bererti khabar gembira. Kata khabar gembira di sini diambil bersimpanan Nabi Isa yang membawa khabar kepada umatnya akan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Nabi Isa telah mengajarkan kitab Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun. Ini kerana bermula pada umur 33 tahun, Nabi Isa telah diangkat ataupun diselamatkan oleh Allah dari kaum Yahudi kerana ingin menyalib Nabi Isa. Kitab Injil berbeza dari kitab yang sebelumnya. Ini kerana kitab Injil mengandungi tentang kesucian hati dari nafsu duniawi. Dengan erti kata lain, Injil mengajar manusia supaya hidup zuhud. Orang-orang Yahudi telah mengingkari kebesaran Allah dan menghimpunkan kitab Injil menjadi satu dan diberi nama sebagai Bible. Kemudian mereka ubah isi kandungan ikut kehendak hati mereka yang mana bersesuaian dengan kehidupan seharian mereka. Kitab Bible yang mana masih lagi digunakan hingga pada masa kini oleh agama Kristian. Kitab Bible ini terbahagi kepada 2 bahagian besar. Yang pertama, sebahagian daripada kitab Taurat yang diberi nama Perjanjian Lama, iaitu ataupun dipanggil Old Testament. Yang kedua pula, sebahagian daripada kitab Injil yang diberi nama Perjanjian Baru, New Testament. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami utuskan Nabi Isa ibnu Maryam mengikut jejak langkah mereka, iaitu Nabi-Nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil. Surah Al-Ma'idah. Berikut merupakan contoh gambar kitab Injil. Seterusnya kita pergi kepada kitab samawi yang keempat iaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ataupun kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran ini mengandungi hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, sama ada untuk mencapai kemakmuran hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Dan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sesuai kepada seluruh umat manusia, tidak kira bangsa, agama ataupun keturunannya. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran juga lengkap dan sempurna, tidak akan berubah dan kekal selama-lamanya sehingga hari kiamat kelak, serta tetap akan terpelihara. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Surah Al-Insan. Dan berikut merupakan contoh gambar kitab Al-Quran. Dan akhir sekali, apa yang
dapat daripada kita mempelajari beriman kepada kitab ini, kita mengenali tentang beriman kepada kitab, iaitu antara faedah beriman kepada kitab ialah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mempelajari sesuatu tentang iman kepada kitab ini, antara faedah yang kita dapat ialah dapat menyemai dalam kita sikap yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab yang diturunkannya. Dan selain itu, faedah beriman kepada kitab juga iaitu dapat mampu mendatangkan banyak kebaikan kepada umat Islam pada zaman ini, seperti dapat mempelajari sirah-sirah Nabi dan Rasul melalui Al-Quran. Selain daripada kita wajib meyakini bahawa kitab Al-Quran iaitu adalah salah satu daripada rukun iman yang kita perlu wajib kita ikuti, iaitu antara juga ialah orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seperti kitab suci Al-Quran Al-Karim, akan selamat dari jurang kesesatan. Ia akan mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Dan kita sudahi dengan doa sesudah belajar. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih.